tuan-tuan ya. Tapi kalau dia kata energi, tenaga untuk senyum ni pakai ATP ya. Yang itu ukuran dia ATP. Lebih kurang 12 ke 16 ATP je diperlukan untuk senyum. Tapi untuk frown ni, untuk kerutkan muka ni 64 katanya. Banyaklah itu yang kita penat ya. Kalau kita berkerut penat. Ya, cubalah sehari tu. Okey, hari ni saya nak berkerut je. Penat je lah. Tapi hari ni saya nak senyum je. Sebab senyum ni dia infectious, dia berjangkit. Kita senyum, orang senyum. Kenapa senyum? Tak tahu dia senyum. Dia punya karakter. Janganlah senyum seorang ya. Nanti kan lain pula dah ya. Smiling to herself, talking to herself ya, laughing to herself ya. Okey. Kenapa kita kena mendidik ni? Tak payahlah kan? Tak kena. Sebabnya kita kena jalankan tugas ni. Tugas dua ni sebagai hamba Allah dan Khalifatul Ard. Dua tugas. Dua tugas ni kita tak tahu macam mana nak buat. Cuba tanya anak kita yang baru lahir tu, tahu ke kau macam mana nak jadi hamba Allah? Tahu ke agak-agaknya nak jadi khalifah Allah? Tahu tak tahu? So kita kena ajar. Yang nyatanya fitrah kita ni, kalau kita tak diajar, dia memang incline kepada benda tak elok. Cuba tengok, anak kita bila dia kecil tu, ada kita ajar macam ni tau cara nak bergaduh dengan kakak. Ya? Macam ni cara kita nak iri hati dengan kakak. Ya? Adik pegang permainan ni, kita rebut. Ajar, kita ajar ke? Tak ajar. Benda tu tak payah ajar. Dia memang itu kita by default. Tahu kan by default? Kalau misalnya PowerPoint tu by default apa dia punya font ke apa, itu by default. Tahu macam tu dah. Dengki ada orang ajar. Kalau orang macam ni, maknanya dia lebih daripada kita. Jadi kita kena dengki dengan dia. Yang ini tak payah ajar. Tapi kalau kita nak menjadi hamba dan abdi kepada abdi dan juga khalifah Allah, kita kena tahu macam mana nak handle. Kalau dengki, macam mana nak buat. Ya, kalau kita marah, macam mana nak buat. Itu yang kena belajar. Ada antara tuan-tuan dan puan-puan, Prof, saya ni tak pernah belajar benda-benda tu. Semuanya turun aja, tak payah diajar. Semua kena ajar. Ya? Kita ni ada yang datang ni bawa anak-anak, puan-puan, tuan-tuan mengajar anak-anak ni sesuatu. Ya? Bahawa kalau pagi Ahad kita bukan tidur dekat rumah. Ya? Kita pergi ke masjid, kita menuntut ilmu. Anak-anak ni akan bawa ni sampai dia besar pula. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan ni pun datanglah sebab dulu mak ayah macam tu. Arwah Pak Sadul Qadhi. Ya, kalau dia pernah dia bawa saya boring lah kalau dia bawa sebab lama. Saya pun kat situ dah boleh lepeh dah. Rasa ada bapak saya cari ada lagi. Ya? Jadi tapi itu memberi kesan kepada kita. Ya, so itu semua pendidikan ya. Siapa? Ini saya nak belakang sikit ni. Siapa nak didik ni? Ya? Dia mesti ada konsep pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning. Kalau tengok college community, dia punya team ni, lifelong learning. Itu saya suka college community ni, ya, sebabnya dia akan ajar knowledge yang relevant. Kalau yang college community Sabak Bernam, dia ajar buat tempe. Ya, buat tempe. Kalau misalnya college community Terengganu, tak salah dia buat canting batik. Apa yang relevan untuk kat situ tu? Ya, bukannya untuk jadi mechanical engineer, ya, untuk jadi chemical engineer yang kena kerja dekat telaga minyak tu, ajarkan kat Sabak Bernam. Tak ada orang tahu tu nak buat apa ilmu tu contoh tu. So dia lifelong learning. So now kita ni lifelong learning lah. Bila bangun pagi, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bersyukurlah dengan nikmat ini kerana satu hari lagi Allah bagi untuk kita belajar. Belajar banyak benda, ya. Itulah kadang-kadang kalau ada orang yang murung, yang depres, apa nak buat hari ni? Hidupku tak ada makna. Pelik kita. Punyalah banyak nak buat. Boleh tak bagi you punya 24 jam dekat saya? Kalau boleh lah ya. Jadi apa yang dia buat dengan masa tu? Termenung, ya, depres, ya, self pity, self guilt, itulah ya. Tapi maknanya konsep pembelajaran ini mestilah pembelajaran sepanjang hayat. Oleh sebab itu, siapa yang kena belajar? Semua kena. Kita ni bagi mesej salah ke anak-anak kita. Mak ni dah tua, ya, tak payah dah belajar. Oh, dah. Kita tua ni kena belajar benda lain pula.
Hari tu masa kita muda, kita tak pandai belajar macam mana nak deal dengan remaja. Ni bila sekarang ada anak remaja, kena belajar. Anak remaja hari ni, kita kena belajar ilmu yang hari ni. Tanya mak kita, mak masa saya remaja dulu susah tak nak jaga? Tak ada, mak kita kata kan. Bukan sebab kita baik ya. Ni selalu kata. Lepas tu kita cakap dengan anak kita, masa mama bayar kamu dulu. Aduh, yang itu foul. Berapa kali dah cakap. Kalau letak whistle masa tu, I will blow the whistle. Prit, foul. Masa ayah bayar kamu dulu, tolonglah tuan-tuan perempuan, jangan gunalah perkataan tu. Budak-budak ni itu cue. Bila dengar je tu, dia off. Sebab apa dia kata, entah zaman Jurassic Park bila tu. Zaman kita remaja dulu, kita serupa je dengan dia orang. Cuma masa tu keadaan dia, kita tak banyak pilihan. Pilihan kita ada A, B, C je. Yang C tak banyak jauh dengan A. What choice do we have? Ya? Tapi anak kita hari ni ada A sampai Z. Ya? Dan dia boleh memilih daripada itu semua. Dan kebanyakan dia, apa yang suka di hatinya tu, itulah benda yang tak berapa elok. Sebab tadi fitrah kita kan memang incline kepada benda yang tak elok tu. So sekarang ni kita kena ada skill untuk memberitahu dia pilihan itu tak berapa betul. Dengan cara macam mana? Kita kurung dekat rumah. Ya? Alahai, hari ni anak dara kena kurung kat rumah, dia buka pintu, budak lelaki masuk dalam bilik. Ya? Oh, macam tu saya kena letak alarm pula dah. Dah letak alarm pula. Budak tu pula yang keluar. Dia bukan itu. Dia ada benda lain. Ya? Siapa jadi pengajar? Siapa yang jadi anak murid? Dengan konsep lifelong learning, kita faham kita mesti terus belajar. Ada masa perempuan, kita sebagai mak ayah ni belajar dengan anak kita. Tak macam tu. That's why ada masa anak kita jadi teacher, kita jadi learner. Oleh sebab itu, bila kita ada konsep ini, kita kena sentiasa ada memahami keperluan pembelajaran, learning needs. Saya bawa teori pendidikan ni hari ni tapi saya cuba simplify. What is your learning needs? Why? Kenapa perempuan datang ni? Pasal perempuan terasa ada keperluan. Saya perlu tahu banyak area lagi mengenai pendidikan anak ni. Tu nak dengar Dr. Har dengan Ustaz Zul. You are coming because you have your learning needs. Siapa yang tak datang? Orang yang rasa dia tak ada keperluan dah tu. So, keperluan pembelajaran ini kena datang dari dalam. Sebab itu nanti yang akan menentukan pendekatan dia. Ya? Siapa yang rasa perlu ilmu ni? Dia datanglah ni. Concentrate dia. Ya? Kalau tak, kita tempat ada rumah tidur je. So, kita hari ni belajar sama ada secara luaran atau dalaman. Ni saya nak kena urai sikit. Kita baru habis PMR. UPSR dah habis. Next in the line is SPM. Ya? Masuk je bulan-bulan akhir ni, apa yang kita kata? Pecutan terakhir. Nanti ni race ke apa ni? Kita punya konsep terhadap penilaian peperiksaan itu sudah jauh terbesar. Dalam sudut pendidikan, dia mesti ada siapa yang belajar, siapa yang nak mengajar. Apa yang nak diajar, itu dia punya konten. Apa objektif dia, itu outcome dia. Tapi macam mana kita nak mengukur pelajar dan pengajar ni dah buat kerja dia? Dengan adanya penilaian dan evaluation. Kat situ itulah adanya peperiksaan. So periksa ni hanya sekadar kayu ukur ataupun milestone aja. Batu jalan. Mana kita nak pergi? Kita nak pergi Penang. Tapi dekat tepi jalan ni Penang 70 km. Oh, kita tahu Penang tu 70 km lagi. Ya? So, yang ini PMR, UPSR lah contohnya. Penang 210 km, jauh lagi. Tapi kita kena lalu dekat UPSR ni, barulah tahu jalan tu jalan nak ke Penang tu. Ya? Kalaulah kita lalu jalan lain, tak jumpa milestone ni, tak sampai lah nanti. Nak jadi doktor tapi tak ambil UPSR, boleh? Tak tahulah ya, mungkin boleh lah kalau sistem negara lain. Tapi kalau ikut negara ni lah, kena lalu yang ni. UPSR pass. That's why orang putih kata you can walk through the exam. Ya, saya dulu tak faham juga bila saya punya profesor kata don't worry lah, you can walk through the exam. Sekarang saya faham, walk through tu sebab dia hanya milestone, signpost sampai jauh ke dekat kita ni. Bukan objektif kita, bukan destiny kita. Yang ini anak-anak kita hari ni campur mak ayahnya lah sebab baru faham hari ni ya, okey, UPSR semua A. Itu dia target dia. Tontot hati tu.
Lepas tu, apa nak jadi kat abang tak apa, boleh pergi mana asrama anak. Itu dia objektif ni. Dapat 5A. So anak kita berpulun tu yang ada percutan takhir. UPSR. Oh, dapat 5A. Yang ni saya nak tegur juga ni. Ada antara kita ni, kita nak 5A tu kita. Ya, it's for me. Maklumlah kita ni ketua jabatan, ketua unit kan. Anak PA pion kita ni, ya, dispatch boy kita pun sebaya anak kita. Puan, anak kita nak pergi sini, doa-doa lah ya. Kita doa. Tiba kalau anak dia semua A, anak aku tak ada A, mana boleh. Itu yang kita tekan budak tu. Semua tuition kita hantar. Sampai nak muntah-muntah budak tu. Ya? Ni. Yang tension lebih bila di PSR, SPM ke PMR tu, mak ayahnya. Kenapa? Barulah nak cuti seminggu. Saya nak nasihatkan, kau nak cuti, jangan cuti masa tu. Ya, saya pernah dengar budak-budak ni ya, dia buat reflection ya, writing. Dia benci sangat bapak dia dengan mak dia cuti. Tension dia. Ya, mak ayah cuti tu masa dia kan. Ya, lepas tu mak cuti tak ada kerja, pergi tunggu kat depan dekat luar sekolah tu. Dia habis-habisnya sebelum ni tak pernah kisah budak tu datang sekolah ke tak datang sekolah ke. Hari ni seminggu ni pula kemarin lagi. Dah lambat dah tu. That is because you are thinking UPSR tu segala-galanya. Habis UPSR, baru kita tengok PMR. So, anak kita very short term dia punya pembelajaran. It's just passing the exam. That's why pendekatan dia adalah luaran, very superficial. Mereka belajar untuk sesuatu yang lain, untuk orang lain. Dia tak belajar internalize. Masuk universiti, saya ajar dia sebagai nak jadi doktor ni. Ya Allah, dengan cara tu tolonglah ya, tuan-tuan dan puan-puan tak nampak ni, susahnya kami ni nak memastikan dia belajar secara mendalam, deep approach. Saya ajar ni tentang profesionalisme dan clinical decision making. Ya, dah berpencak silat lah saya sejam dekat lecture tu. Bila saya turun, dua orang kejar saya. Prof, kata, which one of that lecture content is going to come out in the exam? Ya? Mana antara yang Prof cakap tadi tu keluar kat exam? Saya rasa nak hantuk kepala dia orang. Saya kata, saya tak tahu, but it's going to come up in your everyday life. So tiap-tiap hari you nanti tengok patient, tiap-tiap hari you kena buat keputusan. Saya bagi hari ni itu bekal dia. Tapi dia tak nampak. Dia kata nanti ni, macam mana ni nak keluar exam nanti, mana satu? Saya minta maaf, saya tak impress langsung dengan anak kita yang for flat ke apa. Minta maaf ni. Ya, ini kalau nak keluar kat YouTube tak apalah, nak saman-saman aku ya. Saya tak impress langsung sebabnya ya, kebanyakan yang dapat for flat ni dia sebenarnya pandai lulus exam. Pandai lulus exam itu bukannya pandai exam konten itu Dan saya rasa tak boleh salahkan budak-budak ni juga. Kita dah buat sistem tu supaya dia jadi macam itu je. Cikgu mengajar pun ya. Syifa saya kan, Syifa masa dia form 2, dia tanya cikgu sains dia. Cikgu sains dia kata, it's okay Syifa, it's not going to come out in the exam, tak keluar exam. Tapi anak saya ni agaknya dari kecil dibesarkan untuk sentiasa bertanya why. Pergi ikut cikgu dalam bilik guru, marah cikgu. Apa dia Syifa? Dia kata kan, I want to know about it. I told you it's not going to come out in the exam. Lepas tu Syifa memberanikan dia kata, cikgu, I'm not learning for the exam. I want to know. Baru cikgu dia terkejut. Yang baru dia kata, apa dia? Lepas tu dia pun tanya. Cikgu dia tengok dia kata, let me go back and read first. I will tell you tomorrow. Nanti dia balik, dia baca lah dulu. Lepas tu anak saya Syifa dia buat conclusion dia. Kata, patutlah cikgu dia mengelak sangat. Ya, sebab ni dia tak tahu satu. Ya. Mak cikgu ni pun cukup-cukup itu je ilmu dia ya. Itu yang bila orang nak tanya dia tepih benar tau. Dia kata, maknanya kalau misalnya 10 orang bertanya Umi ya, teruklah cikgu Syifa tu, tambahlah kerja dia. So lepas ni Syifa tak nak tanya lah. Syifa tanya, tapi Syifa tanya Umi teruklah. Tak payah. Itu bagi anak yang maknya boleh menjawab. Ya, berapa ramai antara kita boleh jawab soalan sains anak kita? Boleh? Kita pun tak belajar dah. Mak sains ni haram ya. Tak faham dia kata. Jadinya itu dia ya. Kitalah yang perempuan yang kena internalizekan ilmu tu. Anak kita kena cintakan ilmu sebab dia sukakan ilmu. Student saya perubatan, dia belajar pasal jantung dia. Ya, modul bab jantung ni memang panjang dan susah.
Oh, punyalah menangis-nangis depan saya. Stres ni pula dia kata. Ya, CVS dia modul ni payahnya. Asyik kenapa payah? Yang ini, yang itu, nak kena hafal yang ni banyak. You rasa beban? Of course, dia kata. Saya kata, kenapa you tak fikir you are learning about that magnificent organ in your chest? Ia ada dalam awak tu.